seksual. Gangguan seksual adalah tingkah laku, perbuatan, tindakan atau pernyataan yang bersifat seksual dan tidak diingini serta yang mana ia boleh membawa kesan negatif ke atas motivasi serta prestasi kerja-kerja pegawai. Terdapat 5 jenis gangguan seksual iaitu fizikal, isyarat, lisan, visual dan juga psikologi. Fizikal ni seperti memegang, memeluk, mencubit ataupun meraba. Dan jenis gangguan seksual dari segi isyarat adalah seperti menjiling, menjilat bibir dan juga merenung. Dan dari segi lisan, ia adalah seperti jenaka ataupun soalan berunsurkan seksual. Dan jenis gangguan seksual dari segi visual adalah seperti menghantar gambar ataupun video ataupun mana-mana bahan yang berunsurkan seksual melalui telefon bimbit, media sosial dan apa-apa sajalah yang boleh si pelaku menghantar jenis-jenis seperti gambar dan video kepada mangsa. Dan yang terakhir adalah psikologi. Psikologi ini adalah seperti mendesak, mengikut ataupun pujuk rayu. Dan di tempat kerja terutamanya, kebiasaannya bagi saya mendesak ataupun mengikut adalah yang paling biasa, yang mana si pelaku mungkin berjawatan lebih tinggi daripada mangsa dan dia menggunakan statusnya yang lebih tinggi untuk mengikut si mangsa. Antara contoh-contoh gangguan seksual adalah seperti dipeluk, dicium, gurau senda yang menggunakan bahasa ucap, terima surat ataupun mesej mengenai seks, ataupun berdiri ataupun duduk rapat sehingga tidak selesa. Seperti saya sendiri, saya pernah berada dalam situasi yang mana saya pernah dikenakan gangguan seksual bagi saya, yang mana orang tersebut telah menegur cara pemakaian saya berkali-kali sehingga menyebabkan saya rasa tidak selesa, sehingga saya terpaksa membuat aduan kepada person in charge di tempat kerja saya. Di Malaysia, terdapat akta undang-undang berkaitan gangguan seksual di tempat kerja yang mana si pelaku boleh dikenakan hukuman tata tertib seperti mana yang telah diperuntukkan di bawah 3 dalam kurungan 2D jadual kedua Akta Badan-Badan Berkanun Tata Tertib dan Sucat 2000 iaitu Akta 605. Ada berbagai cara untuk kita menangani gangguan seksual di tempat kerja. Seperti yang saya cakap tadi, kita boleh laporkan kepada person in charge di tempat kerja kita, yang mana orang tersebut mestilah boleh dipercayai dan juga berani dan boleh mengambil tindakan kepada si pelaku. Yang kedua, kita boleh laporkan kepada pihak polis. Dan yang ketiga, kita boleh rekodkan semua bukti-bukti kejadian yang mana kita boleh gunakan sebagai bukti sewaktu kita hendak melakukan laporan polis. Contoh bukti-bukti kejadian adalah seperti masa, tarikh dan juga jika si pelaku menghantar mesej ataupun gambar-gambar dan video yang berbau ucap, kita boleh simpan semua maklumat tersebut untuk dijadikan bukti. Dan terakhir, kita juga boleh mengenal pasti saksi jika kawan kita ada ternampak ataupun siapa-siapa yang ternampak sewaktu kita terkena gangguan seksual. Kita boleh bertanya dengan baik kepada si dia untuk menjadi saksi sewaktu kita nak melakukan laporan yang seterusnya kepada si pelaku.